الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 38, baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang keempat, pada menyatakan dengki. Bab yang keempat daripada 10 bab, pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Bab yang keempat daripada 10 bab dalam kitab yang kedua dalam kitab Penawar Bagi Hati, pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Ini sifat kecelaan yang keempat daripada 10 sifat kecelaan. Pada menyatakan dengki, pada menerangkan sifat dengki. Dia dengki ni araknya hasad. Cuma dalam bahasa Melayu kita pun panggil hasad. Cuma hasad dengki, dia gitu tau. Hasad dengki ke hasad dam dengki? Hasad dam dengki ke hasad dengki? Ada dam tau? Hasad dengki, tak ada dam. Jadi hasad kemudian dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki itu terjemahan Melayu. Tapi kenapa bahasa Melayu kita ambil juga hak Arab, kemudian hasad dengki. Dengki tu hak bahasa Melayu kitanya, hasad bahasa Arab. Jadi sifat kecelaan yang terdahulunya, yang ketiga adalah ghadab, pemarah. Yang mana ghadab, kemudian satu lagi al-hikdu, kemudian hasad. Terkadang dibicarakan dalam satu bab. Dalam satu bab, antara ghadab, kemudian al-hikdu. Al-hikdu ni dendam. Kemudian al-hasadu. Tiga ni terkadang dibicarakan di dalam satu bab. Sebab tiga ni dia berkait. Daripada ghadab, sifat marah, dia pun masuk ke dalam simpang jadi dendam. Al-hikdu, dendam. Mana pun ditaruh sifat marah ke dalam hati. Apabila jadi dendam, keluarlah pulanya hasad. Orang yang kita dendam dapat nikmat, maka timbullah hasad kita. Orang yang kita dendam tadi dapat nikmat. Jadi berkait antara ghadab, al-hikdu, kemudian al-hasadu, hasad. Kemudian terdahulunya, punca utama sifat ghadab adalah takabur. Begitu juga punca utama sifat hasad adalah takabur. Sama juga. Ghadab punca utamanya takabur, hasad pun punca utamanya adalah takabur. Jadi daripada takabur ni banyak keluar pula sifat-sifat kecelaan yang lain.
Jadi berkait antara ghadab, sifat kecelahan yang ketiga, kemudian dengki, sifat kecelahan yang keempat. Kerana daripada ghadab ni timbullah dendam, al-hiqdu, dendam, timbullah hasad, dengki. Apa dia makna dengki, hasad, dengki ni? Bermula dengki itu iaitu dengki, makna dia mencita-cita oleh hati seseorang. Ni mencita-cita dalam hati. Mana hati ni berkenang sangat, hati ni suka sangat akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Mencita-cita oleh hati akan hilang nikmat, hilang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ni daripada orang yang lain. At-tamanni zawalun ni'mati anil ghairi. At-tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Cita hilang nikmat daripada orang yang lain. Itu dia hasad, dengki. Kemudian nikmat itu dapat kepada dia ataupun tidak bukan bicara. Dia cita di hati hilang nikmat yang ada pada seseorang. Sama ada dia cita di hati supaya nikmat tu berpindah kepadanya, dapat ke dia ataupun tidak. Itu hasad, dengki. Cita di hati ni. Kemudian apabila hasad di hati, cita di hati, maka anggota zahir pun berperananlah supaya hilang nikmat daripada seseorang. Macam mana zahirnya? Kita mulalah nak menjatuhkan dia dengan kita mengumpat, dengan kita memfitnah supaya dia jatuh, supaya hilang nikmat. Tu hak anggota zahir pula. Hak ni bukan cerita zahir ni, hanya semata-mata duduk di hati. Hati ni cita akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Yang mana hak tu dalam hati. Hak tu hak dalam hati. Tapi dalam hati pun dia keluarlah di zahir lidah. Apabila seseorang tu nikmatnya ditarik oleh Allah, maka terkeluarlah di mulut. Lama dah kita tunggu. Kenapa timbul seumpama tu? Sekarang seseorang Tuhan tarik nikmat, seseorang Tuhan timpakan musibah, ujian, tiba-tiba terkeluar di mulut dianya, lama dah saya tunggu. Apa maksud dia? Ni dengki. Tapi dia di dalam, tidak ada anggota zahir, tidak berperanan. Tapi dia hati ni umpama raja. Apabila raja ni cita hilang nikmat daripada seseorang, maka anggota zahir pun main peranan lah pulaknya. Peranan anggota zahir daripada hasad ni bukan hanya mengumpat supaya jatuh dia, bukan hanya fitnah, sampai peringkat sanggup peringkat ni sihir. Sihir orang apa ni? Inilah sihir. Kita panggil kenayak tau. Buat kenayak. Tu cakapan kita kenayak. Mana apa? Kena kenayak dah dia tu. Kena sihir. Mari mana sihir? Itu perbuatan yang dosa besar. Yang perbuatan sihir, beramal dengan sihir ni khilaf ulama tu. Ada ulama meletakkan kafir tu. Orang yang melakukan pekerjaan sihir ni, ada ulama yang menghukumkan kafir. Dia khilaf di situ. Dosa besar lah. Kafir kedau. Ni. Hak beramal dengan amalan sihir, perbuatan sihir. Sihir tu mari daripada mana? Mari daripada hasad. Ada ni. Hak tu hak kira hak anggota zahir. Kita hanya bicara di sini
hak sifat hati. Sifat hati dalam hati ni tak ada buat apa-apa ni. Hati cita, hati suka, hati berkenan, akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Nikmat mana ni? Nikmat yang ada pada nikmat tu kebaikan. Nikmat yang ada pada nikmat tu kebaikan. Tetapi kalau dalam nikmat tu jadi keburukan, atau contohnya dengan nikmat tu digunakan untuk maksiat, maka cita di hati Tuhan tarik nikmat. Hak tu dengki yang tidak dilarang. Itu dengki yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengapa hak asal seumpama tu. Sebenarnya dia bukan cita di hati supaya hilang nikmat. Dia cita di hati supaya hilang maksiat. Sebab daripada nikmat tu dia buat maksiat. Moga-moga apabila Allah tarik nikmat, maka terhentilah maksiat. Jadi kira-kira di situ bukan cita hilang nikmat, cita hilang maksiat. Hak tu hasad yang tidak dilarang. Tu tidak dilarang tu. Cita di hati juga. Hilang nikmat juga, tapi dengan nikmat tu jadi kok jalan lain. Hak biasa tu buat misalnya gini. Orang duduk ngaji pondok, duduk belajar pondok, rajin dia belajar. Rajin dia belajar. Tiba-tiba ayah dia beli mutu. Beli mutu lah supaya mudah nak pergi mari. Ada mutu, ada kenderaan, mudah nak pergi mari. Ayah pun belilah mutu. Dah ngaji rajin ngaji rajin ni, jadi orang tua pun beli mutu. Lepas boleh mutu, tak jadi belajar dah. Tak jadi belajar. Tak ada sama, keluar sama. Tak sama dah dengan sebelum tu. Sebelum tak ada mutu, ngaji rajin. Lepas ada mutu, dia jadi banyak ikut lain dah. Ada hal sama dah. Ada hal sama. Jadi kelahnya kerek dah, dia ponteng kelah. Maka timbullah cita di hati, kalaulah Tuhan tarik balik mutu dia tu. Contohnya kalaulah ayah dia tarik balik mutu tu, kenang sangat-sangat cita di hati ni. Kalau mutu tu Tuhan tarik balik, umpama ayah dia ambil semula mutu tu, mana kenang hati kita. Kita sebenarnya tak suka kepada nikmat tu ke tak suka daripada nikmat tu jadi kurang belajar. Kerana daripada nikmat tu jadi kurang belajar. Tak suka kita kerana dia kurang belajar, bukan tak suka kita kerana dia dapat mutu, bukan. Tu dengki juga tu, tapi tu tidak dilarang. Tu tidak dilarang. Pak mana hilang nikmat ni? Nikmat yang ada pada nikmat ni kebaikan. Nikmat yang tidak digunakan untuk melakukan maksiat. Ada ni. Kalaulah pada nikmat tu tidak ada kebaikan, dengan nikmat tu dilakukan perkara maksiat, maka cita di hati akan hilang nikmat tadi tu. Hak tu hasad yang tidak dilarang. Sama ada nikmat tu dunia atau nikmat agama. Nikmat dunia ni pangkat. Tu nikmat dunia. Banyaklah nikmat dunia ni, dengan pangkatnya, dengan kekayaannya, dengan mana keluarga dianya, rumah tangga yang mana kita tu rumah tangga yang bahagialah, ada anak-anak pula, kemudian dapat pula menantu-menantu yang baik-baik, boleh pula cucu-cucu yang baik-baik. Tu nikmat dunia. Mana mari kenang di hati, biar Tuhan tarik nikmat tu. Tak nikmat dunia, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nikmat agama ni mana? Nikmat agama dia dapat ilmu. Dia belajarnya cepat pandai nak banding orang lain. Belajar sama-sama belajar ni, tapi dianya belajarnya cepat, laju dianya. Maka ni timbul cerita supaya hilang nikmat, biar dia tak boleh nak belajar. Ni contohnya. Itu dia panggil nikmat agama. Jadi nikmat yang dicerita supaya hilang ni sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Dia hak banyaknya nikmat dunia lah.
Nikmat agama ni pula biasanya timbul hasad di kalangan orang agama. Nikmat agama ni biasa hasad timbul di kalangan orang agama. Sebab dia biasa hasad ni timbul lah abang apa? Setanding. Ke dia ni lah biasanya setanding, tapi tak semestinya. Ada orang di setanding. Ada orang dia tak ada kena-mengena pun. Hak setanding ni macam mana? Contohnya orang berniaga sama-sama berniaga, itu setanding. Jadi bila berniaga satu lagi tu maju, dianya tak maju. Ni. Tapi terkadang hak cita di hati hilang nikmat dunia daripada perniagaan ni, dia tak ada berniaga pun, cuma dia tak suka tengok orang tu berniaga berjaya. Tak ada saingan pun dengan dia. Satu perkara juga. Ada orang memang kerana dia setanding. Sama juga dia ghalib dalam nikmat agama ni di kalangan orang agama. Adapun di kalangan orang bukan agama, tak ada di hati dia cita supaya hilang nikmat ilmu yang ada pada seseorang, supaya hilang nikmat amal ibadah yang ada pada seseorang. Tak ada tu. Dia biasanya nikmat agama ni timbul daripada orang agama. Itu satu, hilang nikmat. Atau mencita-cita oleh hati akan turun bala atas orang yang lain. Itu dengki. Satu, sama ada cita di hati hilang nikmat, ataupun cita di hati Tuhan turun bala. Itu dipanggil hasad dengki. Yang mana hasad dengki ni sifat kecelaan. Yang mana sifat kecelaan hasad dengki ni akhirahnya binasa, dunia pun, nafsu pun takkan senang. Nafsu sendiri pun takkan senang. Adapun sifat takabur jueng dengan nafsu. Hati yang bersifat dengan sifat takabur, nafsu suka dengan kesombongan. Adapun hati bersifat dengan sifat hasad ni, nafsu tetap tidak tenang. Sebab nafsu tidak tenang? Sebab yang kita cita tu tak berlaku pun. Kita cita hilang nikmat. Ni hati ni, anggota zahir tidak berperanan. Nikmat dia tidak hilang, bahkan nikmat dia bertambah. Ada ni. Jadi dia cita hilang nikmat, tapi nikmat dia bertambah. Nafsu dia pun tak puas ni. Dia mana kalau kita kata kok duduk Allah, kau senang, bertambah senang, serabut nafsu dia. Maknanya hasad ni akhirah binasa, dunia pun binasa. Kalau riak, menunjuk-nunjuk, dunia dapat sanjungan, dunia dapat kepujian. Bila dunia dapat sanjungan, kepujian, hati jadi gembira. Mari daripada riak, hak sifat kecelaan. Bila nak ceritanya, dunia tu adalah juga boleh bahagian. Hasad, apa bahagian dunia? Tak ada. Bukan dunia dia pun dalam keadaan keluh desah, dok puas hati semua. Duk tengok kawan tu nikmat bertambah, nikmat bertambah. Bila Tuhan nak tarik nikmat, nikmat bertambah. Macam mana hati? Cita di hati turun balak, tak kena balak pun. Ni panggil hasad ni, sifat yang paling bodoh lah dipanggil. Sebab apa? Akhirat tetap dah, dunia pun binasa. Dunia pun tak ada faedahnya. Dunia pun susah dengan sifat hasad. Macam mana kehidupan orang hasad? Kalau saya sebut tadi, antara puncanya adalah takabur. Tapi ada juga hasad ni bukan daripada takabur, semata-mata keji nafsu. Abang apa? Hati jahat. Maknanya dia tak ada takabur dengan seseorang. Satu lagi punca hasad adalah berseteru. Berseteru ni mari daripada ghadab, marah, sifat kecelaan yang ketiga.
Ada ni. Makna daripada berseteru timbul hasad. Tak pelik dah. Tapi terkadang berseterunya tidak. Kok depannya baik. Baik sangat-sangat kok depan. Tapi apabila seseorang tu dapat nikmat, dia cerita supaya Tuhan tarik nikmat. Ni. Padahal tak ada balas apa pun. Baik je luarnya. Tak ada berkelahi, tak ada apa. Dia panggil apa ni? Keji nafsu. Nafsu yang jahat. Tapi dengan hasad ni, adakah nafsu puas hati? Tak. Dia hasad ni, kalau cerita di hati, hilang nikmat. Barulah kita puas hati. Cerita di hati, dia turun balak. Barulah puas hati. Tapi tak berlaku. Ada ni. Hak kita cerita tu tak berlaku. Hati pun lama kau bertambah keluh kesah. Duduk serabut kepada nikmat orang dapat. Orang dapat nikmat tu gembira. Dia tak dapat nikmat, tapi dia keluh kesah. Mana tu? Orang tu dapat nikmat, senyum je dapat nikmat. Dapat pangkat, senyum je dapat pangkat. Dapat kain, senyum je dianya. Hak hasad ni duduk bergelisah. Dia tak dapat pun pangkat, dia tak dapat pun kekayaan. Hak dia cerita tu tak ada kurang-kurang pun kau naik. Kerana kira. Ni hak ke atas dunia pun mana bodoh dah hak sifat hasad ni. Cerita kat mana pun tak akan tidak akan jadi hak kita cerita tu. Buanglah cerita tu. Tu dia dapat nikmat. Ujian besar kepada dia. Dia dapat pangkat, tanggungjawab besar kepada dia. Dia dapat kekayaan, mahsyar panjang pembicaraan daripada kekayaan dia tu. Kekayaan tu dapat daripada jalan mana? Kekayaan tu digunakan pada jalan mana? Panjang bicara dia. Kenapa Tuhan tak bagi kita pangkat dan kekayaan? Sebab kita tak tahan kitanya. Mungkin kita akan jadi lupa. Jadi ada di kita ni alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ni atas dunia sementara. Dunia ni sementara. Jadi kalau dia dapat nikmat tu betul ujian kepada dia. Apa kenapa kita nak cerita supaya hilang nikmat dia? Itu semua qada dan qadar Allah. Orang yang hasad ni punca utamanya apa? Tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak takabur, hak berseteru di antaranya tidak redha dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak redha? Kerana dia sombong. Sombongnya ke mana? Dia orang yang cerdik. Dia orang yang berpelajaran. Tetapi kejayaan dia tak seberapa. Hak kawan dia ni tak cerdik mana. Masa belajar sekolah tak pandai mana. Tapi kejayaan dia. Pada ni. Jadi dia sombong dengan kecerdikan dia. Sombong dengan kelulusan dia. Tapi kekayaan dia tak seberapa. Bila mari dia sombong ni lah, timbul lah bila kawan saudara dia dapat nikmat, cerita dari supaya hilang. Sebab apa? Dia tak redha akan qada Allah. Seolah-olah kita kata kok, lah tak kenang dengan qada Allah lah. Kenapa Allah bagi nikmat kepada seseorang yang bukan pelajaran tinggi pun, bukan cerdik mana pun. Kita berpelajaran tinggi, kita jadi kenapa tu Allah Ta'ala tak bagi pada kita? Ni orang yang tidak redha dengan qada Allah, dia nak atur pula kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat banyak ke sedikit, tak dapat nikmat diuji oleh Allah, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terima jelah. Bahagian masing-masing. Hak bahagian kitanya, kita atur hak ada di kita tu. Dia boleh nikmat yang banyak, kaya sungguh-sungguh. Atur hak tanggungjawab dia. Kita Tuhan bagi juga nikmat. Macam mana kita atur nikmat? Kita fikir hak tu fikirlah orang. Hak tu semua bahagian dia. Kurnia Allah sementara atas dunia. Hari akhirahnya macam mana? Tak tahu lagi tu. Dia kena redha akan sekalian susunan Allah Subhanahu wa taala, bahagian masing-masing. Yelah kadang-kadang kita kata kok anak dianya pelajaran dok tinggi,
Tapi boleh pasangan yang baik. Anak kitanya pelajaran tinggi, lambat pula boleh pasangan. Nak temu jodoh dah tinggi sangat, tak ada orang hok nak setarah dah jadinya. Lambat boleh jodoh pula hok biasa-biasa, dah lambat dah ni. Boleh lambat ni nak cari jodoh molek-molek tak boleh dah lah. Oh, walaupun pelajaran tinggi pun umur tua dah. Yang kawan tu anak tak belajar tinggi mana pun, tapi boleh pasangan jodoh yang baik-baik, bahagia hidup. Itulah bahagian masing-masing. Kenapa kita nak cerita supaya nikmat Tuhan tarik? Sebab apa? Bahagian masing-masing kita redha terima akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hasad sekalipun nikmat kepada seseorang, Tuhan tak tarik. Ada ni. Oh ni kita kena kalau hot duduk dalam hati lama tu kena mujahadah lah penyakit ni. Penyakit ni ada pada semua orang. Penyakit ni ada letak penyakit hasad ni duduk pada bangsa-bangsa tertentu, tidak. Sama je. Hak sifat hasad ni sama. Tapi hak nampak banyaknya hak perkara dunia lah. Naik sikit ada lalu lah. Hak tu bukan hasad saja dah tu. Sampai pergi pada khianah. Khianah ni hak sihir itulah kita akan sebut tadi. Itu bukan khianah. Khianah ni perkara yang kita buat tu bercanggah dengan hukum, khianah lah. Lawan kepada amanah, khianah lah. Amanah ni buat segala Tuhan suruh, sama sekali tidak mengejar ke Tuhan larang. Buat Tuhan larang, khianah lah nama dia. Tapi kita Melayu ni sebut khianah, sihir. Sungguh ialah ujian tu. Kalau tadilah orang yang tak ada kena mengena dengan pekerjaan tu pun terkadang timbul hasad kerana kejayaan dia. Macam mana kalau orang yang kerja sama, benda yang sama, kalau menega benda yang sama. Bayangkan kalau lah sebelah kita tu penuh, kitanya tak ada. Sebelah tu penuh, tak ada tempat, barulah pusing-pusing masuklah sebelah kita. Tapi sebenarnya nak masuk sebelah nung. Ujian tu ada ni. Ujian besar tu. Nega benda yang sama, kedai makan kita kata, sebelah menyebelah, dia ramai, kita tak ada orang. Macam mana? Kan kadang-kadang kita tengok dah penuh. Hak sebelah ni tuan dia duduk tunggu je. Nanti sebelah tu tak ada tempat dah, barulah orang beralih mari pulak sebelah ni. Oh, hak tu hak kena kuat tu. Kuat redha akan qada dan qadar Allah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Rezeki dia qada tu lah. Rezeki dia qada tu. Rezeki dia kalau kata secupak tak akan jadi segantang. Kita kata secupak lah tu. Sebelah tu kita kata segantang rezeki dia. Rezeki kita secupak lah. Redha lah, terima lah. Ada orang dia kata kerana berfahaman rezeki secupak tidak akan jadi segantang, sebab itulah kita orang Islam jadi mundur. Dah. Itu pegangan kita. Rezeki cepat tak akan jadi segantang. Itu pegangan kita. Allah telah mengqadakkan rezeki kita cepat tak akan jadi segantang. Kita redha lah dengan secepat tu. Tak redha dengan secepat tu, timbul hasad dengki tu. Timbul jalan nak khianat akan orang tu. Tetapi rezeki kita secepat ke segantang kita tak tahu. Usahalah sungguh-sungguh. Maknanya nega macam orang lain, buka awal-awal, tapi koda-koda tu je boleh hari tu. Mana sekadar secupa. Hak sebelah tu boleh segantang, bahagian masing-masing. Kan? Tu ujian lah. Kita tengok pun mikir dah, Allah besar ujian tu. Besarlah ujian. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada kena mengena pun, tengok orang berjaya tu dia boleh dengki. Ni sama telah pula orang yang bersaing. Sama telah lagi lah. Ni mulia pun nak tabur pasir lah. Tu cari-cari benda sihir tu.
kita tabur pasir, maka timbul begitu, timbul begini. Dah betul ke ada perkara tu? Adalah sihir. Kenapa tidak ada? Nabi SAW disihir oleh perempuan Yahudi. Sihir, kenapa tidak ada sihir? Daripada zaman Nabi Musa AS dah hak berlaku pekerjaan sihir ni. Memang sihir ada. Dah sihir tu boleh memberi bekah ke? Makhluk tak ada bekah sama sekali. Tapi itu apa? Asbab. Daripada asbab dipanggil tu. Tapi semua yang berlaku tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang main perekak ning ni boleh berlaku pelik-pelik. Dia jenis goreng lah, meniaga kepuk goreng lah. Dia kuali hak nak rebus kepuk tu, bubuh kayu api habis sebeng. Air tu kita boleh pegang. Air dalam dia punya kuali tu, air tu kita boleh pegang, boleh masuk jari dalam tu. Kena dia khianat. Ada tandaan di bawah kuali tu, khianat. Mana bubuh kayu tu satu veng dah kayu tu, tak ada apa. Ini khianat. Mari daripada mana? Mari daripada hasad dengki. Akhir terbabit dengan perbuatan sihir, yang mana pekerjaan sihir ni khilaf ulama, bukan setakat dosa besar, bahkan depan menghukumkan kafir. Tu kena sungguhlah hati tu. Hak kata hak ni hak sama bidang tu nah. Hak sama bidang. Orang hak tak ada kena-mengena pun boleh timbul hasad, sama tu orang hak sama. Lepas tu duduk sebelah pula. Kalau ni kan dia banyak meniaga gitu kan. Kalau meniaga ayam, ikan. Kalau kuih kan dia tak sama tu kan. Ada ramai situ sini kurang, tu tak ada orang. Bahagian masing-masing. Kadang-kadang orang bahagian dia kurang, dia tomoh pula. Ni kena sihir dah ni pula dah. Dia tomoh. Sebab dia orang kurang masuk, maka dia pun tomoh, dia kena sihir. Orang kurang masuk lah. Sebab layanan tu tak pandai. Muka duk masang je, orang nak masuk macam mana. Kalau jenis makanan kok tak apa nak sedap, orang tak ramai lah. Mungkin situ timbul lah. Dulu ramai, sekarang ni kurang. Ni dia disihir dah ni, dia tomoh pula orang. Tu ujian belaka lah tu, ujian. Kalau dengki, hasad dengki, akhirah binasa, dunia pun binasa. Apa yang kita cerita Tuhan tak turut pun. Kita cerita hilang nikmat, bukan kata nikmat tak hilang, bukan Allah Ta'ala tambah pula nikmat. Kita cerita turun balak, bukan kata turun balak, dia hok kena balak tu Tuhan tarik balik. Dulu dianya tak sihat, ni segar molek dah. Kenapa? Tuhan angkat balik balak yang Tuhan beri kepada seseorang. Mana apa hak kita cerita tak berlaku, tapi cerita kita tu hasad dengki, binasa dunia dan binasa akhirat. Dan iaitu hasad ni, hukum hasad haram, lagi dosa besar, kabair, dosa besar. Haram lah. Haram ni ada haram dosa besar dan ada haram dosa kecil. Ni haram dosa besar. Orang yang hasad sekali sahaja fasik. Hasad sekali fasik orang ni. Kalau mengekali sifat hasad, mengekali dosa besar, tu lebih daripada fasik dah lah. Sebab fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali. Mana hasadnya sekali, dosa besar. Kalau mengekali hasad, tu sama telah lah. Ni hak sifat hati betul benar ni. Kalau hanya terlintas di hati, itu ittirariyah tu. Perkara ittirariyah bukan ikhtiyariyah, itu tidak diambil salah kepada kita. Main lintasan di hati, didapat nikmat,
Allah nikmat nak dapat macam-macam. Cerita suka kalau tuan tarik telitah. Tu syarat tak ambil salah tu. Pada ni kadang-kadang mari lintasan. Mari lintasan tu syarat ambil salah. Sifat-sifat kecelaan yang lain pun sama. Sifat ujub, sifat takabur, sifat riak pun sama. Kita tengok orang hok agak kurang, terlintas di hati kita, baik aku daripada dia. Itu hasad, itu takabur. Tapi lintasan syarat tak ambil salah. Tengok pula orang umpama sampah masyarakat, dia ni nyusuh ke orang je, baik aku daripada dia. Atau apa takabur, lintasan. Lintasan syarat tidak ambil salah. Tapi lintasan tu bukan lintasan saja tu. Lintasan tu supaya kita lama-lama ambil. Kena jagalah. Lintasan-lintasan tu kita kena tolak. Tapi lintasan syarat tidak ambil salah. Sebab perkara yang ittirariyah itu di luar kekuasaan kita, maka tidak disandar kepada kita, maka tidak diambil salah kepada kita. Hak ittirariyah dipanggil, yang terjadi di luar kekuasaan kita. Ada ni hak lintasan-lintasan tu. Ni sifat sungguh dah ni. Sifat hati betul dah ni. Barulah syarak ambil salah, haram lagi dosa besar. Bahkan bukan haram dosa besar saja ni, bahkan adalah ia hasad, dengki, satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Ni. Selain daripada takabur, selain daripada takabur, di antara penyakit hati yang paling besar adalah penyakit hasad. Penyakit hasad. Kemudian takabur, hak takabur ni hak paling kita kena mujahadah nak banding hasad. Tapi hasad macam takabur juga, penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Hasad, takabur dia sama besar. Tetapi hasad ni dia dalam keadaan tertentu. Adapun takabur ni dia mudah. Takabur ni mudah. Ada ni nak banding dengan hasad, takabur hak lebih mudah. Takabur hak lebih mudah lekat sebati. Sebab takabur ni join dengan nafsu. Hasad ni nafsu tak akan puas hati dengan hasad ni. Tapi kalau takabur memang hati gembira, suka dengan kesombongan, keangkuhan, hati gembira, puas hati. Puas hati. Adapun hasad, hati tak akan puas. Sebab apa? Sebab yang kita cerita Tuhan tak turut. Sebab itulah hak penyakit hati yang besar, hak paling mudahnya adalah takabur, nak banding dengan hasad. Tapi hasad sebagaimana takabur juga satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan, akan segala pahala kebajikan, seperti bandingan dia memakan oleh api akan kayu api. Dikendaki dengan memakan di sini, kata pengarang almarhum Syekh Qadir Al-Mandili, dikendaki dengan memakan di sini, kata Nabi kata yakulu makan ni membinasakan. Jadi dengki itu membinasakan ia akan segala kebajikan. Tengok. Jadi kita hasad, nikmat tidak hilang pada seseorang, balak tak turun. Hak kita, hak ada di kita ni, jadi binasalah kebajikan kitanya. Pada ni sekarang kita cerita hilang nikmat, nikmat tak hilang. Cerita Tuhan turun balak, balak tak turun. Tiba-tiba hak ada di kita tu, kebajikan hak ada di kita tu nikmat yang paling besar tu. Kebajikan yang ada kita tu nikmat yang paling besar. Tiba-tiba nikmat kepada seseorang, Tuhan tak hilang pun. Nikmat yang ada di kita tu, kebajikan besar ada di kita tu, nikmat yang paling besar hilang, binasa. Jadi kok mana hasad ni?
Hak kita cerita tidak berlaku. Hak ada di kita ni kebajikan binasa. Ada ni. Jadi dengki memakan, ia membinasakan, ia akan segala kebajikan. Kita nak jadi kebajikan ni, tu mujahadah panjang dengan ilmu, dengan amal. Dengan ilmu, dengan amal baru jadi kebajikan, baru dapat pahala. Dapat pahala molek-molek dah. Dapat pahala molek-molek dah. Bekal akhirah. Tiba-tiba dengan hasad, pahala tu jadi binasa. Binasa segala kebajikan apa? Binasa pahala kebajikan tu. Amal ibadah tu tak binasa. Kalau kata semai puasa tak binasa. Taklah kata semai puasa tu kena buat semula, tidaknya tu. Pada ni. Tapi binasanya apa? Binasa pahala kebajikan. Pahala semayang bekal akhirah tak ada, hilang. Pahala puasa bekal akhirah hilang. Ada pun semayang puasa kewajipan tu ada. Tapi nak cerita di sini, hak semayang puasa kita jadi pahala, dapat pahala kebajikan, hak dengan ilmu dah. Hak buat ikhlas dah tu. Nak buat dengan ilmu tu kena sungguh dah. Nak jaga keikhlasan pula dalam kebajikan, amal kebajikan kita tu tak campur dengan riak. Tu kena mujahadah dah. Molek-molek dahnya. Bekal akhirah hasad dia membinasakan akan pahala kebajikan kita, hak akan jadi bekal akhirah. Kan? Kita kalau duduk mengaji semua kitab-kitab bicara hati ni, barulah kita banyak fikir. Batulah kita bicara dalam kitab ni bukan hanya sekali mengaji ni. Kita ada kitab masing-masing, kita duduk saja, kita buka kitab, kita baca, kita mutalaah. Jadi kita baca, hasad begini, cerita hilang nikmat. Tapi nikmat tak hilang pun, bertambah nikmat yang ada pada orang lain. Hati tak puas dah kitanya. Cerita turun balak, tak kena balak pun, hati kita tak puas. Tiba-tiba hak ada di kita tu, pahala kebajikan, nikmat yang paling besar pada diri kita, jadi binasa. Hak kata hasad tu, dengki tu haram dosa besar, tu bab lain pula. Haram dosa besar, haram dosa besar. Tapi pahala kebajikan ni pula hak binasa. Dia ada perkara yang haram, dosa besar contohnya, tetapi pahala kebajikan, hak tu hak pahala kebajikan. Hak dia buat perkara haram, dosa besar, tercatatlah dosa. Hak pahala kebajikan, pahala kebajikan. Ada ni. Sampai di mahsyar, pahala kebajikan sebelah kanan, dosa kejahatan di sebelah kiri, timbanglah pula. Timbang. Maknanya dosa besar yang dilakukan, dosa besar. Tapi pahala kebajikan tak kosek. Ni tak ni. Hasad ni dosa besar. Pahala kebajikan binasa. Lagi kau mana? Jadi Nabi kata dengki itu memakan ia, ini membinasakan ia akan segala kebajikan. Segala kebajikan, segala pahala kebajikan. Bandingannya seperti memakan oleh api akan kayu api. Mana apa? Licinglah kayu api tu. Mari api, makan kayu api, licing. Ini pahala kebajikan jadi macam kayu api, licing. Hak makannya, hak membinasakannya adalah hasad, dengki. Ini buat bandingan. Bandingan seperti memakan oleh api akan kayu api yang kering. Dengki memakan pahala kebajikan kita, seperti memakan oleh api akan kayu api. Kemudian hadis ni lah di antara yang saya biasa buat contoh. Nabi bercakap dengan percakapan asbab. Mana?
memakan oleh api akan kayu api. Api tu yang menghanguskan kayu api tu. Hakikinya bukan. Yang makan kayu api, yang menghanguskan kayu api perbuatan Allah. Api makhluk tak bekas. Tapi Nabi kata api ni memakan oleh api akan kayu api. Itu percakapan asbab, tak ada salahnya. Hadis terdahulunya Nabi kata wa innama tuf'un narul bil hatab, sesungguhnya dipadam akan api oleh dengan air. Nabi kata nak padam api tu kena air. Bila kita siram air, api akan terpadam. Walaha air tak boleh bekas. Terpadamnya api perbuatan Allah. Tapi Nabi kata sesungguhnya dipadam akan api dengan air. Hadis hak bicara berkaitan dengan sifat ghadab terdahulu. Mana apa ni? Air tu akan memadamkan api. Padahal air makhluk tak boleh bekas. Terpadamnya api perbuatan Allah. Sama macam di sini. Api memakan akan kayu api. Walah api makhluk tak boleh bekas. Kayu api itu jadi hangus, jadi hancur perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa saya datangkan sebagai contoh percakapan asbab daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membabitkan akidah. Tak membabitkan. Ini ada biasa saya gunalah. Seperti memakan oleh api akan kayu api. Jadi hasad haram, dosa besar. Salah satu dia penyakit yang besar, dia penyakit hati. Bukan kata haram dosa besar saja, bahkan hasad ni akan membinasakan segala pahala kebajikan yang kita telah lakukan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Atau ada sangkut paut belakang tu. Jangan dengki, jangan memutuskan silaturahim, jangan marah setengah akan setengah. Ada kait lagi tu. Ada ni. Apabila kita marah, jadi terputus silaturahim. Bila berseteru akan timbullah sifat hasad. Jadi Nabi larang belaka. Apa kait belaka ni? Jangan dengki setengah akan setengah. Jangan memutuskan silaturahim setengah akan setengah. Dan jangan marah setengah akan setengah. Lepas tu Nabi perintah supaya jadilah kamu bersaudara. Bila bersaudara, janganlah dengki. Itu saudara kita. Janganlah memutuskan silaturahim. Itu saudara kita. Jangan marah-marah. Itu saudara kita. Tapi daripada marah ni jadi putus silaturahim. Daripada putus silaturahim, bila berseteru akan timbullah pula sifat hasad di hati. Jadi Nabi larang ni, Nabi suruh jangan ni, hak rakung belaka ni, hak ada kaitan di antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin sedang membahas akidah. Sini terdapat satu maklumat. InsyaAllah pada malam besok hari Jumaat 11 September 2020 akan diadakan yang ambil kalam mu'alim sempurna dengan amal hijrah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Usama Hanafiyah Al-Bandani, Mudir Markaz Al-Dirasat Al-Islamiyah Masjid Rahman. Program pada besok akan membicarakan tajuk hijrah akhlak